kita Fathul Mu'in, muka surat 229, petok bawah sekali. Petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Summa yaqulu kullu minhum rafi'an yadayhi Allahumma rabba hadhihi da'wati, tak ada kata je, Allahumma rabba hadhihi da'wati. Lepas tu dalam kurungan depan tu ila akhirih. Ila akhirih ni maknanya tamim ila akhirih, sempurnalah sampai ke akhir tu. Jadi dalam kurungan tu waktu matan qurratu ain ni direkah je. Allahumma rabba hadhihi da'wati ila akhirih. Mana sudah sampai ke akhir lah. Dalam luar tu dia dicerita tatimmuhu at-tammati was-salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata, ati Muhammadanil wasilata wal fadilata. Di Muhammadan tanwin nun sakinah, jadi nun sakinah apabila baris mati berjumpa dengan baris mati tak boleh nak baca. Jadi nun tu hak baris mati dihidupkan atas kecil bawah tu. Pada ni. Tu tak tahu lah tu dah. Dia di tulisan tak ada, di bacaan je ada, tapi sini ditulis. Di tulisan tak ada sebenarnya. Dia ada di bacaan saja. Ati Muhammadanil wasilata wal fadil wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Sama tu. Wa ba'ashu maqaman mahmudan. Lepas tu alladzi wa'attah, mahmudanil ladzi wa'attah. Wal wasilatu, tu di huraian dia, hiya a'la darajatin fil jannah wal maqamul mahmudu maqamus syafa'ati fi fasil qada yaumal qiyamah. Diterjemah dia lalu, summa, lalu, kemudian lah, kemudian ni kemudian daripada selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada selesai azan dan iqamah, yang mana selawat dan salam selepas dia selesai azan dan iqamah ni disunatkan kepada yang azan, muazzin, kepada yang iqamah, dan juga kepada orang yang mendengar. Orang bang sama, orang qomak sama, orang dengar bang qomak sama. Selesai daripada azan dan iqamah, kita disunatkan selawat dan salam atas Nabi sekali. Kemudian summa, barulah kita baca doa ni. Ni lalu ni kemudian. Maknanya kita kalaulah Bilal ataupun orang yang azan, Allahu akbar, la ilaha illallah, dia kena selawat salam dulu sekali, kemudian barulah cerita kepada doa ni. Adapun kita yang mendengar azan dan iqamah ni pula, sebelum kita nak selawat, kita jawab dulu la ilaha illallah tu. Tuk bilanya la ilaha illallah, orang iqamahnya la ilaha illallah, kita jawab tu dulu. Jawab la ilaha illallah, barulah kita selawat dan salam sekali, barulah mari pada doa ni. Kemudian bagi orang bang, bagi orang iqamah dan bagi orang yang mendengar, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Ni sebut dalam minggu lepas ni. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kalau Tuk Bilal
La ilaha illallah, tak payahlah Muhammadur Rasulullah. Tak sunat. Ni kadang-kadang dengar di speaker ni Tok Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita dengar Muhammadur Rasulullah. Tak sunat. Cuma kita kena ingatlah, tiap-tiap yang tidak disunatkan kita susuli dengan Muhammadur Rasulullah, kita sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah, sebab nak beza kita dengan Yahudi Nasara. Konon-konon terima Allah Tuhan, tapi tak terima Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Kalau tak terima Nabi Muhammad, tak terima Allah lah jawapan dia. Tak, dia terima Allah sebagai Tuhan, tapi Nabi Muhammad dia tak terima. Tak terima Allah lah. Jadi nak bezakan kita dengan Yahudi Nasara, kita pun ingat di hati Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah dengan lidah. Sunat ingat di hati. Macam sebut mengelepah orang ajar orang nak mati tu lah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Kalau tambah Muhammadur Rasulullah, kita disunatkan ulang balik la ilaha illallah, berhenti. Gitu. Kita ni kita lajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ulang semula la ilaha illallah. Lelah kawan tu nazak dah. Panjang pula dah dia ni pula ni. Ada ni. Tapi setengah pandangan, kalau kita sampai ke Muhammadur Rasulullah pun tak payah ulang balik lah la ilaha illallah tu. Pada ni kita main biasa dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masa kita nak ajar mengucap tu, ajar mengucap tu kan, kita jadi siapa ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Muhammadur Rasulullah no. Setengah pandangan, tak apalah, berhenti setakat tu, tak payah ulang balik lah la ilaha illallah tu. Ada ni, ada setengah pandangan, ada tak? Kalau boleh ulang balik, ulang balik. Kalau nampak orang nak mati tu pun tak berapa boleh turut dah, jadi lah. Kemudian kita nak ajar la ilaha illallah ni bukan gi ngucap gitu. Ada juga orang ngucap. Apa ngucap? Bisik di telinga dia la ilaha illallah. Habis di telinga dia gitu. Jangan duk tekan. Makruh tu tekan. Ikut tu apa tu? Apa? Menekan. Makruh. Orang tengah sakaratul maut, kita gi suruh, kita tekan pula dah. Kita hanya gi bisik la ilaha illallah. Dia pun turun. Jadi lama dah tadi dah. Dah lama dah dia ada tak cakap gapa-gapa? Tak ada lah. Dia cakap pula nak air. Contohnya kita pun beri air, kita pun ajar pula la ilaha illallah. Pada ni. Tapi kalau lepas kita ajar dia la ilaha illallah tu, dah senyap berjam-jam dah. Senyap sudah lah. Basi dah. Basi apa? Ni bukan lauk nasi ni. Nak basi. Dah lama tadi dah dia kata. Tak ada. Sebab apa? Sebab akhir kalam tu. Akhir kalam tu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah tu kan. Akhir kalam la ilaha illallah, saya masuk syurga tu. Dah akhir kalam dah tu. Walaupun lama pun dia tak cakap benda lain dah kan. Tak? Jadi kena pandai ni. Kemudian pula kalau boleh lah, kalau ada ramai-ramai situ, kalau boleh disunatkan yang ajar tu tak ada bahagian pusaka. Seeloknya gitulah. Mana kalau kata cucu tak ada bahagian pusaka. Jadi biar cucu ajar. Dia comel kita. Pada ni. Tak ada. Ada hak anak-anak dia je. Anak makan pusaka je ada. Ambil anak paling rapat dengan dia. Pada ni. Anak bosu ke paling rapat dengan dia. Takut timbul tomahan. Tomahannya kat mana? Kuat dia ajar mengucap. Sebab apa nak suruh aku mati tu nak makan pusaka. Pada ni.
Ajo. Dak mati kawan tu. Dak mati. Segar semula. Aku ingat mu itu mu kuat aja ngucap. Mu nak sangat aku mati kalau gitu. Mu nak atas pusaka. Pada ni. Siapa orang Mekah gitu takut timbul tamah. Kalau boleh bukan orang makan pusaka, kalau ada orang lain di situ, dan bukan orang yang bermusuh. Orang yang bermusuh aja ngucap, dia ni balas dengan aku lama kenapa nak aku mati benar. Aku timbul gitu. Ni agama jaga belaka ni. Kalau tak ada orang, kalau ada orang lain lah, kalau tak ada orang lain, ya belaka lah mana ada tu. Ada ni. Cara tu cara. Cara mana kita nak talqin, nak ajar siapa pula. Ni. Tapi la ilaha illallah saja, tidak disunatkan. Tambah Muhammad Rasulullah. Maka kita ingat hak mana hak sunat la ilaha illallah, tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Sini. Ni kita ni. Tok Bilal sama, tukang qomat sama, la ilaha illallah. Kemudian tu selawat. Kita ni pula yang dengar azan dan iqamah, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Kemudian tak ada Muhammad Rasulullah, kita selawat dan salam. Kemudian baru kita berdoa. Lalu mereka teruskan. Mereka di sini orang yang orang yang iqamah dan orang yang mendengar, tu mereka. Mereka di sini muazzin, muqim dan orang yang mendengar. Teruskan dengan mengadohkan. Menadoh ke menadoh? Mengadohkan kedua tangannya. Mengadoh. Menadoh dah. Dia tadoh dah. Menadoh. Mengadohkan kedua tangan. Tadoh dua tangan. Rafi'an yadai. Rafi'an yadai ni angkat kedua tangan. Angkat. Rafi'an yadai, angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Membetuli dua bahu. Ni membetuli dua bahu. Ada ni. Kalau hajat tu lebih lagi, angkat lagi tinggi. Angkat tangan je tinggi. Adapun mata ke bawah. Tangan angkat tinggi, mata ke bawah. Pada ni. Ini angkat tangan. Bukan angkat dengan muka-muka, bukan. Tangan angkat. Membetuli dua bahu. Bukan letak atas riba. Kita zaman budak-budak dulu, ingat tak ingat, masa berdoa pun tangan atas riba. Bukan kita budak-budak ni. Orang tua, Tok Imam sama je. Dia pun tangan atas riba. Kena ingat. Zaman dulu. Kan Haji? Ya? Tak, memang kita budak-budak ni ikut orang tua. Orang tua ke Tok Imam ke tangan di sini. Ke mana pada kolam? Dah zaman dulu. Tapi dah ingat pula bila jadi naik itu. Naik tu bila dah ingat. Sesedar naik dah. Ingat-ingat naik dah. Tapi ingat tangan buta riba. Dadang ni. Mi muda lagi. Dadang. Doa panjang berkali dah. Tapi doa dia panjang tu. Waktu dia jadi tangan duk riba. Dia kena membetuli bahu. Dan disunatkan kita himpun. Cerah pun boleh. Tapi afdalnya kita himpun. Kemudian ni katah lah tangan kita ni. Buka molek-molek. Ni tak tutup mulut. Tutup mulut buat benda. Kadang-kadang hidup beki batang hidung dia duk gosok. Langsung macung kali. Tak macung lah. Tutup mulut pun ada. Tertok di hidung pun ada. Ni angkat kedua tangan, himpun lebih afdal. Kemudian membetuli bahu. Membetuli bahu, angkat tangan. Dan berkata, ni doa. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah ila akhirih, itu ditulis di ST dan seterusnya tau. Yang sunnya adalah at-tammah
wassalatil qa'imah. Sekat tu je. Kemudian diterjemah je. Diterjemah je. Kita doa sama-sama tu lah. Allahumma rabba hadzal da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil. Tu bahasa macam lain sikit ni. Jadi ati Muhammadan. Jadi bahasa macam tak cukup je. Kita biasa bacanya ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kan gitu? Yalah, kita nak baca ni kena lepas azan iqamah baru jadi baca. Jadi sini jadi bahasa macam kurang ati tu ati sayyidana hak biasa baca. Kemudian itu datangkan terjemahan. Itu datangkan terjemahan ya Allah rabb hadhihi da'wati. Tuhan yang panggilan, iaitu azan dan iqamah. Allah Ta'ala Tuan hadhihi dakwah, ini seruan. Hadhihi dakwah, ini seruan. Ini panggilan. Iyalah tu, panggilan lah. Seruan. Siapa Rabb hadhihi dakwah ni? Siapa Tuan kepada ini seruan? Allah Ta'ala. Ya Allah, Tuhan bagi ini seruan. At-tamah, yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan Tuan bagi sembahyang yang didirikan. Azan dan iqamah, Allah Ta'ala Tuan dia, Rabb. Sembahyang yang qaim, yang didirikan, Allah Tuan dia, Allah Rabb. Segala-gala Allah Tuan dia. Benda ni. Sembahyang yang didirikan, al-qaim, sembahyang yang didirikan. Sembahyang yang didirikan ni makna apa ni? Sembahyang yang sempurna lah. Itu sembahyang yang didirikan. Sembahyang yang didirikan, sembahyang hak sempurna. Mana yang lagi akan kita sembahyang ni, Allah Ta'ala Tuan dia. Sembahyang akan kita dirikan ni, sembahyang tak sembahyang lagi ni. Sembahyang yang akan kita dirikan. Bila kata sembahyang yang akan kita dirikan, makna sembahyang yang sempurna, syahadat dan rukun, baru kita panggil sembahyang tu sembahyang yang kita dirikan. Sembahyang yang kita dirikan. Jadi seruan yang sempurna, sembahyang yang akan didirikan. Seruan yang sempurna ialah dalam dalam azan dan iqamah tu ada sebesar-besar rukun Islam. 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu seruan yang sempurna tu. Seruan yang sempurna. Apa? Dalam seruan tu melengkapi sebesar-besar rukun Islam dan sebesar-besar hak perintah dalam agama, iaitu sembahyang. Dan juga syahadah tu. Itu panggil seruan yang sempurna. Dan Allah Ta'ala ni Tuan bagi sembahyang yang akan didirikan. Sembahyang yang akan didirikan. Sembahyang yang sempurna, syarat dan rukun, baru dipanggil kita mendirikan sembahyang. Ni takut kita ni. Sembahyang kita panggil mendirikan sembahyang ataupun tidak. Datangkanlah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, kelebihan. Apa dia wasilah? Wasilah akan cerita di hadapan, darjat yang tinggi di dalam syurga. Dan utuslah beliau, wa ba'ashu, dan bangkitkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di darajah yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan. Maqaman mahmudan, darajah yang terpuji. Apa dia darajah terpuji? Akan cerita di hadapan asy-syafa'atul uzma. Bangkitkan olehmu ya Allah
akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Ini urah di sini habis doa tu. Wasilah ialah darajah yang tertinggi yang ada di syurga, tu wasilah. Darajah yang tinggi yang ada di syurga. Kita minta supaya Nabi dikurniakan darajah yang tinggi dalam syurga. Walaha nabinya wajib syurga. Minta buat apa lagi? Minta buat apa lagi? Ni kita minta wasilah darjah yang tinggal dalam syurga ni sebab apa? Sebab kita nak membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan kata kita minta supaya Nabi dapat waktu. Dah, waktu hak Nabi dah. Waktu hak Nabi dah. Dijadikan segala-gala ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita minta ni kerana kita kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita minta wasilah, kenapa? Kerana Nabi kata orang yang minta wasilah pada Nabi, orang tu akan dapat syafaat Nabi pada hari akhirah. Jadi wasilah ni darjah yang tinggi di dalam syurga. Darjah yang tinggi di dalam syurga. Yang mana syurga ni, tu darjah yang tinggi dalam syurga. Syurga ni pula ada 7 lapis syurga. Tu hak lapisan syurga. Jannat hak paling tinggi Jannatul Firdaus. Tu hak lapisan. Hak ni darjah hak paling tinggi dalam syurga. Hak lapisan para sahabat pun Jannatul Firdaus dah. Para sahabat Jannatul Firdaus. Syurga lapis paling tinggi. Hak ni hak Nabi kita ni darjah suku pula. Pada ni wasil darjah yang tinggi hak suku pula dalam syurga. Hak syurganya Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Adnin. Dia ada hak lapis syurga tu. Jannatul Firdaus hak lapis paling atas. Tapi Nabi ni dapat darjah yang paling tinggi dalam syurga. Tu wasilah. Sedang al-maqamul mahmud. Dan al-maqamul mahmud ialah suatu darajah, status yang bisa bersyafaat besok hari kiamat di waktu antara penentuan hukuman. Apa nak baca tu dah tahulah. Dia kadang-kadang kita nak baca tak berani, takut orang suka. Baca tak betul, suka dia orang. Tak reti nak baca apa dia tulis tau. Bahasa Indonesia. Jadi maqam mahmud, maka terpuji adalah maqam asy-syafa'atul uzma. Asy-syafa'atul kubra. Syafaat besar. Ni, itu maqam yang terpuji. Syafaat besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak orang pergi jumpa Nabi Adam alaihissalam, nafsi tu. Jumpa satu Nabi, nak jumpa satu Nabi itu pula 1000 tahun baru jumpa. Ni Tuhan ilhamkan kepada orang kafir, Tuhan ilham kepada orang fasik yang tak tahan dah dengan siksaan mahsyar. Nak pergi jumpa Nabi Rasul ni, biar minta lah dengan Tuhan. Kiralah neraka pun neraka lah. Dia ingat ke neraka berat ada mahsyar lagi. Ni orang kafir dia kau berat. Allah susahnya hidup atas dunia, dia bunuh diri. Barzah dengan dunia, Allah barzah. Orang kafir ni kan, bila lah nak kiamat, tak tahan dah barzah ni, kiamat mahsyar berat lagi. Ni Allah tak tahan dah siksaan mahsyar, hisab lah, kira lah, neraka pun neraka lah, neraka berat ada mahsyar lagi. Dia tak ada dia kalau muka berat. Ada ni, ada orang kafir. Jadi Tuhan ilhamkan kepada orang kafir, kepada orang-orang fasik ni nak cari Nabi. Tu daripada satu Nabi sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab, ana laha. Syafaat tu milik aku. Ani asy-syafa'atul uzma. Nabi sujud kepada Allah, kemudian Allah Taala perintah Nabi irfa' ra'sak, angkat kepala engkau ya Muhammad, washfa' tu syafa',
engkau minta syafaat, nasihat aku akan beri syafaat. Lepas pun minta supaya dibicarakan. Mulalah bicara, dia waktu dia panggil asyafaatul uzma. Ni maqaman mahmud ni syafaat besar tu lah. Adapun syafaat kecil, Nabi kita pun ada, Nabi lain pun ada, orang mati syahid pun ada. Tu syafaat. Anak belum balik pun ada. Tu syafaat. Syafaat kecil orang panggil tu. Ni panggil syafaat besar. Syafaat kecil, Nabi kita pun ada syafaat kecil. Syafaat kecil ni maknanya masa timbang masuk syurga nak tinggi, Nabi kita panggil syafaat naik tinggi sikit lagi. Tu syafaat panggil tu. Tapi syafaat hanya kepada orang yang beriman jua. Nabi sendiri syafaat kecil tadi hanya kepada orang beriman jua. Sama telah pula orang lain. Orang mati syahid, dia akan dapat bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Hak mana? Hak mati dalam iman. Anak belum balik dapat bagi syafaat dari ibu bapa. Ibu bapa yang mati dalam iman. Faham tak ni? Itu syafaat kecil. Hanya kepada orang-orang yang beriman juga. Sebab itulah orang-orang Palestin apa semua tu kan, orang dia kan pejuang-pejuang kan. Dia orang ni kuat harap. Sebab apa? Anak beranak dia mati syahid. Ada anak beranak dia mati syahid. Mana hati dia tu kuat harap. Sebab apa? Dapat syafaat. Janji mati dalam iman akan dapat syafaat. Seorang mati syahid ni boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Mereka, kenapa mereka nak ketetekan? Tak, mereka sangat berharap kepada Allah. Sebab apa? Sebab keluarga ada mati syahid. Kita mana? Kita mati kecil mani, darah tinggi, mati gitu je lah. Mati aksiden, mati jantung, ada dia mati syahid, berjuang lawan dengan tentera Zionis laknatullah Yahudi tu. Mana ni? Dia boleh bagi syafaat, tapi hak mati dalam iman. Anak yang mati belum balik boleh bagi syafaat, tu syafaat kecil. Maqaman mahmud ni syafaat besar milik Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Jadi kita duk baca doa tu kena ingatlah tu, wasilah darajah yang tinggi dalam syurga. Maqaman mahmudan allazi wa'ata. Ni syafaat besar. Ni syafaat besar. Hak doa hak kita duk baca semua tu. Wa yusannu an yaqula ba'da azanil maghribi Allahumma haza aqbalu lailika wa adbaru naharika wa aswatu du'aika faghfirli. Hak ni hak doa yang jarang-jarang kita ketahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.